Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anak-anak murid, semoga semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Bersama saya, Ustaz Muhammad Farid bin Abdul Talib dalam mata pelajaran Jawi tahun 4 di bawah tajuk Suku Kata Tertutup Eka Suku menggunakan vokal A. Baik, untuk tajuk ini, yang perlu murid-murid semua kenali dan fahami ialah eka suku. Apa itu eka suku? Eka suku ni adalah perkataan satu suku kata. Baik, sebelum ni kita pernah belajar ada perkataan dua suku kata, tiga suku kata, empat dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak lihat perkataan yang eka suku, iaitu satu suku kata. Baik, kalau kita lihatkan di sini, di sini daripada tajuk pun kita nak tahu suku kata tertutup. Okey, bila kata suku kata tertutup, maknanya suku kata itu adalah suku kata tertutup, maksudnya berakhir dengan konsonan. Contoh kalau Ustaz bagi kat sini, ban. Okey, ban ini adalah suku kata tertutup sebab berakhir dengan konsonan yang menggunakan vokal A, maknanya yang di tengah-tengah ini. Kita nak lihat bagaimana cara nak menjauhikan suku kata tertutup eka suku vokal A yang menggunakan eka suku yang menggunakan vokal A. Okey, kita nak lihat bagaimana. Baik, untuk permulaan, sebelum ni, selalu di dalam kelas ustaz selalu ataupun guru-guru pun selalu berkongsi apabila kita jumpa KVK, KVK ataupun konsonan, vokal konsonan dalam suku kata, maka kita tengok vokalnya. Kalau vokalnya adalah A, maka A-nya perlu kita gugurkan. Ataupun biasa kita juga boleh sebut, kalau kita jumpa suku kata tertutup vokal A, A-nya kena digugurkan. Contohnya kalau kita eja bantu. Baik, ada dua suku kata. Suku kata yang pertama ban, suku kata yang kedua tu. Baik, dekat suku kata ban ini adalah suku kata tertutup kerana berakhir dengan konsonan, dan A ini adalah vokal A. So apabila suku kata tertutup vokal A, A-nya perlu digugurkan. So yang kedua, tu, ini adalah suku kata terbuka. Suku kata terbuka tidak perlu dibuang apa-apalah kecuali I pepet. Okey, dan ini tidak ada perlu digugurkan. Jadi bila kita nak menjauhikan, kita jauhikan seperti biasa. Okey, B untuk huruf ba, A dah tak ada, N huruf nun, T, ta dan U adalah waw. Ini adalah sebelum ini. Okey, sebelum ini hukum asalnya, hukum asal Jawi apabila ada suku kata tertutup vokal A, A-nya perlu digugurkan. Tetapi untuk hari ini punya topik, kita nak lihat bahawa apabila ejaan eka suku tertutup, menggunakan vokal A, A-nya tidak perlu digugurkan. A-nya tidak perlu digugurkan. Baik, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama ialah apabila eka suku tertutup itu tadi bermula dengan huruf W. Bermula dengan huruf W dan menggunakan vokal A. Contoh, kalau kita lihat dalam buku teks, mungkin ini adalah penerangan secara terus ke dalam whiteboard. So mungkin nanti murid-murid boleh rujuk muka surat 23, 24, 25 dalam buku teks Jawi tahun 4. Contoh ejaannya adalah kita nak eja perkataan wang. Baik, wang, eka suku, satu suku kata. Wang, satu suku kata. Kenapa dia, dan dia suku kata tertutup sebab dia berakhir dengan NG. NG ni adalah konsonan. Sini vokal, W konsonan lah. Kalau ikut hukum asal Jawi, A ini perlu dibuang ataupun perlu digugurkan kerana dia adalah suku kata tertutup vokal A. Tetapi disebabkan dia bermula dengan huruf W dan perkataan ini adalah eka suku tertutup, maka A ini dikekalkan, tidak perlu digugurkan. W ni tetaplah kena ada padanan hurufnya dan NG ni pun ada padanan hurufnya. Jadi bila kita menjauhikan, W ini adalah huruf waw, A ini tadi tidak perlu digugurkan, maka alifnya ada, dan NG tetap di situ. Jadi ejaan wang adalah seperti di sini. Kita lihat contoh yang seterusnya. Baik, contoh yang seterusnya Ustaz boleh kongsikan adalah perkataan wah.
Contoh ayat, wah cantiknya pemandangan hari ini. Okey, itu contoh ayat. Okey, jadi bila kita lihat, ini adalah eka suku. Satu je suku kata. Dah membawa maksud kan? Maknanya dia mesti ialah eka suku itu satu suku kata dan dia dah ada maksud. Macam wang. Okey, macam wang. Contoh tiba-tiba kalau Ustaz kata ban. Ini eka suku tak? Memang dia satu suku kata tapi dia ada maksud tak? Tak ada kan? Okey. So, ban ini tidak dikira lah sebab lagi pun dia bukan bermula dengan huruf W. Okey, kita teruskan. Okey, wah. Dia adalah suku kata tertutup kerana berakhir dengan vokal H. Konsonan H. A adalah vokal, W adalah K. KVK. Kalau hukum asal Jawi, bila ada KVK yang vokalnya A, A-nya perlu digugurkan. Tetapi disebabkan dia bermula dengan huruf W, suku kata eka suku tertutup pula tu dan menggunakan vokal A, maka A-nya tidak perlu digugurkan. Kekalkan sahaja. Jadi, W ini adalah huruf waw, A adalah huruf alif, H adalah huruf H. Jadi, inilah ejaan untuk wah. Ada lagi perkataan seterusnya, contohnya wa. Okey, contohnya wa. Okey, Ustaz tulis kat sini saja. Okey, Ustaz padam wah ni. Wa. Wa ni adalah panggilan pak cik untuk orang Jawa. Okey, wa. Okey, sama juga. Disebabkan dia eka suku dan dia bermula dengan W, maka A-nya perlu dikekalkan. Kalau hukum asalnya, A memang kena buang sebab dia suku kata tertutup vokal A. Tetapi disebabkan dia bermula dengan W, maka A-nya tidak perlu dibuang. Kekalkan. So, ejaannya akan berjadi seperti inilah. Wa. Okey? Dapat? Baik, ini adalah keadaan yang pertama, iaitu apabila eka suku tertutup itu bermula dengan huruf W dan menggunakan vokal A, maka A-nya perlu dikekalkan. Itu keadaan yang pertama. Baik, dalam keadaan yang kedua, okey, bila masa A-nya itu ataupun alif itu tidak digugurkan apabila eka suku tertutup, ialah pada perkataan dan. Dan. Apa itu dan? Okey, dan ni ada maksud tak? Nampak macam tak ada maksud kan? Tapi sebenarnya dan ni adalah kata, orang panggil kata hubung, tak silap saya. Okey, kata hubung. Okey, kata hubung. Kalau salah, saya minta maaf. Baik, kata hubung. Okey, kata hubung. Contoh ayat Ali dan Amira. Contoh. So, itu kata hubung kan? Dan. So, dan ini, kalau ikutkan, A-nya kena buang sebab dia adalah suku kata tertutup vokal A. Tapi disebabkan dan ini adalah kata hubung dan dia adalah termasuk dalam ejaan kata tradisi, awak belajar dalam darjah 3. Okey, maka dan ini ejaan A-nya perlu dikekalkan. Maka ejaan dan-nya dal, alif, nun, dan. Okey, ini keadaan yang kedua. Sebab tadi kita tengok, tadi yang bermula dengan W, tapi ni tak mula dengan W pun. Tapi bukan sebab dia tak mula dengan W, sebab dan ini adalah kata tradisi. Maka kekalkan sahaja ejaan alif. Okey, jelas. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga yang menyebabkan eka suku tertutup ini vokal A-nya perlu dikekalkan ialah apabila kata serapan bahasa Arab. Kata serapan bahasa banyak pula giginya. Bahasa Arab yang ejaan asalnya memang ada alif. Okey, contoh. Tapi tetap dia tetap eka suku itu kena clear. Okey, dia tetap eka suku. Eka suku tu maknanya satu suku kata yang dah membawa maksud dah pun. Contoh contoh ayat, contoh perkataan hal. Hal ni adalah kata serapan bahasa Arab. Dan kalau kita tengok ejaan hal ini suku kata tertutup, vokalnya vokal A. So, A kena buang. Tapi sebab dia adalah kata serapan bahasa Arab yang mana ejaan asalnya memang ada alif di tengah-tengah, maka perlu dikekalkan. Dan hal ni bukan ha bulat. Ha ni adalah ha pedas. Alif dan juga lam. Okey. Ini ialah untuk ejaan hal. Seterusnya, kalau kita tengok ejaan seterusnya, antara yang lain ialah bab. Apa maksud bab? Okey, nampak macam tak ada makna. Tapi bab ni kalau ikutkan dalam bahasa Arab membawa maksud tajuk, topik. Okey, so dia memang adalah kata serapan bahasa Arab. Dan bila dieja, kalau ikutkan suku kata tertutup vokal A, kalau hukum asal Jawi, A kena buang. Tapi disebabkan dia adalah kata serapan bahasa Arab yang memang asal-asalnya ejaan alifnya ada, maka ejaannya ba, alif, ba. So, ba dengan alif boleh sambung bab.
Okey, dan begitulah juga ada 4 lagi perkataan yang ada dalam buku teks Jawi tahun 4 di muka surat 25. Okey, dan mungkin murid-murid boleh hafalkan terus perkataan-perkataan tu. Antara lain ialah zat, okey, touch, okey, dan juga khas. Ini antara perkataan-perkataan yang Eka suku, kata serapan bahasa Arab yang ejaan asalnya memang ada alif di tengah-tengah, maka perlu dikekalkan alifnya. Okey. Jadi ini saja perkongsian kita pada hari ini untuk memudahkan pemahaman murid-murid terhadap tajuk ini. Jadi diharapkan supaya murid-murid mendapat manfaat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada apa-apa masalah, boleh saja tinggalkan komen di ruangan komen, dan insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.